Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh juga masuk. Ah, InsyaAllah kita boleh start boleh boleh. Start. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man walah. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita pada pagi yang mulia ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang dan ruang. Masya Allah. Dengan satu program yang sangat menarik, iaitu program Duha Booster. Jadi insyaAllah ala wassalam kepada panel. Panel sihat Alhamdulillah. Sihat. InsyaAllah. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan insan yang sangat hebat lah. Yang bernama Hafiz Mahyin. Ala wassalam kepada panel. Dan insyaAllah selamat datang kepada semua yang sudi menonton pada hari ini. Boleh ajak lagi sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama meriahkan lagi Duha Booster kita pada pagi yang mulia ini. Jadi tanpa membuang masa, insyaAllah Ana menjemput panel kita pada pagi yang mulia ini, saudara Hafiz Mahyin, dengan bertajuk berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. InsyaAllah dengan sekadar pahamannya Ana mempersilakan. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, suara okey? Suara. Alhamdulillah, jelas. Jadi pertama sekali, nak ucapkan terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi lah secara ringkas, secara spontan, secara live. Jadi pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi mengizinkan kita bernafas pada pagi hari ini. Masih lagi mengizinkan kita boleh hidup lagi. Dan terutama sekali, nikmat yang paling besar dalam hidup kita yang selalu kita ulang-ulang, iaitu nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Betapa pentingnya untuk kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah ni. Kita kena sentiasa sebut nikmat-nikmat ni. Mudah-mudahan nikmat ini berkalan hingga akhir hayat kita. Sebab tiadalah nikmat yang paling besar sekali melainkan nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, rasa saya ini mungkin boleh perkenalkan diri dulu lah. Kan? Perkenalkan diri saya Boleh. secara ringkas sahajalah. Jadi nama diberi Ahmad Hafiz bin Mahyin. Umurnya 21 tahun. Tahun ni dah masuk 22. InsyaAllah, muda lagi ya. Allah Selamat. Dan sekarang masih lagi tahun 1 di USIM, kos Quran Multimedia, Fakulti Quran Sunnah. Jadi asalnya orang Kelantan lah. So sekarang cuti SIM kan, dah duduk di Kelantan lah, rumah di Kota Baru. Jadi kita hari ni bukanlah nak perkenalkan diri dengan lebih dalam, sekadar ringkas saja sebab kita nak fokus kepada tajuk kita. So paginya Hafiz diberi tugas untuk berkongsi mengenai berusahalah untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik. Pada asalnya Hafiz nak pilih tajuk berusahalah untuk menjadi seorang hamba Allah, sebab ada sebab-sebabnya lah. Tapi tak apa, kita fokus kepada yang ni sahaja dulu. Maknanya berusahalah untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik. Jadi pertama-tama sekali kita kena sedarlah yang pertama sekali, Allah Muhammad, kita kena sedar yang mana kita ni sebagai seorang hamba Allah, maka kita kena sedar matlamat kita diciptakan oleh Allah ni untuk apa. Matlamat kita diciptakan oleh Allah ni untuk apa. Jadi yang pertama sekali Allah sebut dalam Al-Quran kan, yang selalu kita dengar dalam surah Al-Baqarah, yakni wa idh qala rabbuka lil malaikah, hingga akhir ayat. Maknanya yang pertama sekali, kita semua ni, manusia ni, kita semua ni diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah. Seorang khalifah di muka bumi. Seorang khalifah. Dan juga dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya setiap daripada kalian ni adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya tersebut. Maka kita semua ni adalah khalifah sesuai dengan keadaan kita semasa ni. Maknanya kalau pemimpin tu tanggungjawab dia dengan rakyat kan. Kalau ayah dengan anak-anak dia, guru dengan murid-murid dia. Dan kita pun ada tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Tidak kira lah sama ada lelaki ke perempuan ke, tanggungjawab kita adalah untuk membimbing nafsu kita ni ke arah jalan yang benar. Jadi Hafiz pilih tajuk ni pun sebab Allah SWT, pertama sekali kita dalam hidup kita ni, kita kena berusaha lah untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik. Jadi insyaAllah hari ni Hafiz nak kongsikan 7 perkara yang mana perkara yang menyebabkan Allah mencintai hamba-hambanya. 7 perkara. Yang mana Hafiz ambil ni pun adalah daripada perkongsian alim ulama lah. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum Hafiz nak berkongsi ni, pertama sekali kita kena betulkan niat. Betulkan niat kita datang pada majlis ilmu, tidak kira lah kalau majlis ilmu itu secara, kita kata secara bersemuka, secara musyafahah ataupun secara online. Pertama sekali kita kena betulkan niat. Kita betulkan niat, aku datang ni, aku nak mendapatkan ilmu supaya hidup aku ni lebih terpimpin ke arah kebenaran. Kalau kita niat, kita datang satu-satu majlis ilmu, niat kita, contoh, kita nak tengok kelemahan seseorang tersebut, maka yang kita dapat daripada majlis ilmu tersebut, kita akan dapat lihat kelemahan orang yang berkongsi ilmu tersebut. Jadi adab seorang penuntut ilmu ni adalah kena perbaiki niat, kena ikhlaskan niat. Aku datang ni, aku nak dengar ni adalah semata-mata aku nak mencari ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan hidup aku ni lebih terpimpin ke arah kebenaran. Sebab ada satu kata ulama lah, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat untuk jidal kan, maka dia sedang merobohkan agama, sedang membinasakan agama. Hari ni kita dah lihat berapa ramai tambah-tambah di akhir zaman kan, kata ulama, Hafiz dah ada satu kitab ulama ni bahasa Arab, tapi untuk meringkaskan masa kita sebut teruslah. Jadi akhir zaman ni semakin ramai orang yang suka berdebat tapi lemah dalam beramal. Jadi kita tak nak yang itu. Jadi sama-sama kita datang ni, kita berkumpul sama-sama ni, tujuan kita sama-sama nak memperbaiki diri. Dan orang-orang beriman ni, mereka sangat mencintai nasihat. Mereka sangat mencintai nasihat sebab Allah SWT sebut dalam Quran surah Al-Dhariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, dan salahlah kamu memberi peringatan kan, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan tersebut tanfa'ul mu'minin, akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman, akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang mana dalam hati mereka ni ada iman. Jadi hari ini kalaulah kita dapat nasihat, kita dapat teguran, kita dapat kata Allah SWT, dapat teguran, dapat nasihat, dapat tazkirah, dan kita rasa terkesan, itu menunjukkan masih ada iman dalam hati kita. Sebab Allah sendiri kata tazkirah ni, peringatan ni sangat memberi manfaat, sangat memberi faedah lah kepada orang yang beriman. Jadi kita kena selalu ulang-ulang lah setiap hari, walaupun kita kata aku dah pernah dengar benda ni, tapi tak apa, kita dengar je selalu, supaya nafsu kita ni lebih terdidik. Macam tu. Jadi Hafiz pun satu lagi, sebelum Hafiz nak berkongsi 7 perkara ni, Allah SWT, sekejap. Okey, sebelum Hafiz nak berkongsi 7 perkara ni, sebenarnya ialah kalau tengok tajuk ni kan, berusahalah untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik. Sebenarnya kalau kan Hafiz pun tak layak sebenarnya untuk berkongsi. Tapi tak apa, kita kalau nak tunggu suci, nak tunggu lebih baik baru kita nak berkongsi, mungkin sampai bila-bila pun tak dapatlah nak berkongsi, betul tak? Jadi
dalam masa sama Hafiz nak berkongsi ni adalah yang pertama sekali nasihat untuk diri sendiri, dan juga nasihat untuk sahabat-sahabat sekalian dan semua, secara umumnya semua umat Rasulullah SAW. Macam tu. Okey. Jadi tanpa menghabiskan masa, inilah 7 perkara. Kalau sempat 7, share 7. Kalau tak sempat mungkin Hafiz share 5 dulu. Jadi pertama sekali, sebenarnya ada ayat bahasa Arab tapi Hafiz terang bahasa Melayu sebab dah tulis dah. Okey. Bermula orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah SWT ni, orang yang beriman yang sempurna, mereka ni menyedari dan mengetahui setiap amalan ketaatan, setiap amalan kebaikan yang terbit dari diri mereka ni adalah semata-mata mendapat taufik daripada Allah semata-mata. Betul tak? Biasa kita dengar ceramah kan, Alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya, taufik dan inayahnya dapatlah sama-sama kita berkumpul. Maknanya taufik ni adalah salah satu anugerah Allah untuk kita melakukan ketaatan. Kalau hidayah ni adalah kesedaran kan, taufik dan hidayah. Jadi kita nak dua-dua lah, taufik dan hidayah. Bila kita dah dapat hidayah, kita nak juga taufik. Jadi biasa kita dengar, kalau selalu dengar radio Ikim lah, tak silap radio Ikim, dia kata tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang beramal. Maknanya belum tentu orang yang beramal itu mereka ni adalah orang yang berilmu, dan belum tentu orang yang berilmu ni mereka mengamalkan ilmu dia. Jadi nak mengamalkan sesuatu ketaatan ni, kita tidak dapat melakukan kebaikan pun. Kita tidak dapat meninggalkan suatu maksiat pun, melainkan semuanya mendapat bantuan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya untuk kita melakukan ketaatan, tiada kekuatan untuk kita meninggalkan kemaksiatan, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita seorang hamba ni. Seorang hamba ni, apa itu hamba? Hamba ni, dia sedar yang dia ni sangat lemah. Dia sedar yang dia ni sangat jahil. Dia sedar yang dia ni banyak dosa. Jadi itulah yang kita perlu tanam dalam diri kita ni, perasaan seorang hamba. Tidak boleh ada perasaan kita ni dah mulia. Tak boleh merasa suci. Walaupun hari ni kita contoh, kita masih lagi banyak dosa hari ni. Setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri kan. Kita berusaha untuk memperbaiki diri. Walaupun kita ni masih belum lagi suci, masih banyak dosa. Macam tu. Okey. Jadi kembali kepada tadi, maknanya orang beriman yang sempurna ni mereka sedar setiap kali mereka melakukan ketaatan, zahir batin, mereka sedar aku dapat buat ni pun kerana bantuan Allah, kerana anugerah Allah. Barulah tidak sombong dalam beramal. Sebab dia sedar, aku beramal ni bukan sebab aku hebat. Aku boleh beramal ni bukan sebab aku hebat lah. Kita nampak bukan kehebatan kita dah. Kita tengok ni adalah anugerah Allah. Maka lahirlah kesyukuran, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kan. Jadi dan kata ulama, dan mendapat taufik daripada Allah itu pun, adalah merupakan buah kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Maknanya mana-mana hamba Allah yang mendapat taufik itu adalah mereka-mereka ni yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusaha lah, mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang dicintai. Yang dalam Quran Allah sebut, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ni dua golongan yang Allah pilih. Yang pertama sekali, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah memilih siapa-siapa sahaja yang dikehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Itulah para nabi. Yang mana mereka lah ini, mereka bukan mereka nak pun jadi nabi, tapi Allah lantik ni jadi nabi, yang ni jadi rasul, yang ni lahir daripada kecil sampailah wafat maksum. Tu maknanya pilihan-pilihan Allah. Dan golongan yang kedua, wa yahdi ilaihi man yunib, dan dia memberi hidayah kepadanya untuk sampai kepadanya man yunib, siapa-siapa yang bertaubat kepadanya. Maknanya mereka ni ada kesalahan. Itulah kita hari ini yang banyak dosa, yang banyak kesalahan. Maka kita pun ada peluang untuk sampai kepada Allah. Tapi syarat dia adalah yang pertama sekali, at-taubah. Maka
Perkara yang pertama yang menyebabkan Allah mencintai hamba-Nya adalah dawamut taubah. Dawamut taubah. Yakni maksud dawamut taubahnya adalah mengekali taubat. Sentiasa bertaubat. Oleh kerana kita ni seorang hamba kan. Seorang hamba ni sedikit pun tidak berkuasa. Sedikit pun tidak berkuasa atas diri dia sekalipun. Atas diri kita sekalipun tak mampu berkuasa. Melainkan semua ni atas pertolongan Allah. Benda ni kita kena selalu ulang lah. Kena selalu ulang supaya kita tak nampak nafsu kita ni. Faham tak? Nafsu kita ni dia sentiasa nak tipu kita. Oh, hebat kamu hari ni, beramal kan. Sebenarnya bukan kita hebat, Allah yang hebat. Jadi bila datang benda tu kita kena sentiasa taubat. Kena sentiasa kena sentiasa bertaubat. Maknanya bila sehari-hari dalam hidup kita ni kita terjatuh dalam dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Sebab kita memang tak ada jaminan kan. Kita kata ulama, Nabi ni mereka dapat jaminan daripada Allah. Jaminan maksum. Terpelihara daripada dosa. Adapun hamba-hamba Allah yang dikasihi ni, ataupun kata ulama, para kekasih Allah ni, mereka bukan maksum. Tapi mereka, qalbu mereka ni, hati mereka ni mahfuz. Dipelihara oleh Allah. Mahfuz ni maknanya, bila mereka terjatuh dalam dosa, mereka tak cepat putus asa pada Allah. Terus balik bertaubat. Terus taubat. Sampailah maknanya kita janganlah boring bertaubat. Tak? Aku dah bertaubat tapi tak jadi baik juga. Bukan macam tu. Tapi kena sentiasa bertaubat. Bertaubat sampai dah boring dah maksiat. Sampai tahap boring dah maksiat. Dulu Hafiz pun kurang faham. Macam mana perasaan ni? Macam maknanya tapi bila kita sentiasa bertaubat, kita sentiasa bertaubat dengan cara yang betul lah kan. Kita sentiasa bertaubat, Allah akan datangkan kita kata kenikmatan macam macam ni rupanya. Sampailah kita rasa macam maksiat tu dah tawar dah, faham tak? Sebab tu dah kita kena sentiasa bertaubat. Dan Allah pun innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan sentiasa menyucikan dirinya. Kalau bab menyucikan diri tu pun banyak juga huraian ulama kan. Ada yang suci zahir, ada yang suci batin. Tapi kita bukan nak fokus yang tu, kita just ringkas saja pagi ni kan. Jadi bila kita terjatuh dalam dosa ni, cepat-cepatlah bertaubat. Contoh kalau dalam sehari semalam kita terjatuh dalam dosa 10 kali buat dosa. 10 kali tu juga kita bertaubat kepada Allah Taala. Sebab itulah kita bersyukur sebagai orang Islam, orang beriman ni. Kita bersyukurlah kerana kita adanya solat fardu 5 waktu sehari semalam. Solat fardu ni dalam hadis datang perumpamaan ibarat rumah kita ni, depan rumah kita ni ada sungai kan. 5 kali kita terjun dalam sungai tu. Mana nak ada kotorannya kan. Jadi solat ni adalah salah satu amalan untuk menyucikan kita dalam dosa. Tapi kalau dalam solat kita ni kita masih lalai, kita kena bertaubat juga di luar solat. Kena bertaubat juga di luar solat. Untuk huraian taubat tu kena ada perkongsian khusus dah mengenai taubat tu dah. Dan untuk lebih detail belajarlah dengan lebih mendalam ataupun berguru, cari guru macam mana aku nak bertaubat dengan cara yang benar. Okey. Jadi banyak dawamut taubah ni adalah salah satu perkara yang menyebabkan Allah mencintai hamba-Nya. Itu mendatangkan kecintaan Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa, lepas tu kita rasa biasa, kita tunda-tunda taubat. Kita tunda-tunda. Tak apa sikit lagi ni, aku muda lagi. Kan? Maka perkara itulah yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Maka kemurkaan Allah ni datang kepada kita disebabkan kita tunda taubat. Okey. Allah dah tahu kita ni banyak dosa. Sebab itulah Allah bagi peluang untuk kita sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat, jangan putus asa. Tapi jangan kita meremehkan pula dosa tu. Janganlah pula kita menunda-nunda taubat tu. Sebab itulah kata para ulama, para alim ulama kata, mengapa tubuh kita terkunci untuk berbuat ketaatan ni? Yang pertama sekali adalah kerana tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
tubuh kita terkunci, rasa berat nak buat amalan, rasa berat nak solat, rasa berat nak zikir, rasa berat nak baca Quran. Allahu Akbar. Dan banyak lagi lah amalan kan. Jadi bila kita cakap sesuatu ni, kita tengok diri kita sendiri, astaghfirullahalazim kan. Kita tak boleh nak pandang orang lain je salah. Jadi bila Hafiz cakap ni, sedar, aku ni banyak buat dosa ni. Tapi walaupun macam tu, kita terus sebut supaya mudah-mudahan nafsu kita ni semakin lama semakin terdidik. Okey, kembali. Jadi ulama kata, mengapa tubuh kita terkunci untuk berbuat ketaatan? Kerana tidak mendapat taufik daripada Allah. Mengapa tidak dapat taufik daripada Allah? Kerana tidak dicintai oleh Allah. Mengapa tidak dicintai atau mengapa dibenci oleh Allah? Kerana banyak dosa. Dan dalam masa yang sama tidak bertaubat dan tunda taubat kepada Allah. Maka inilah antara sebab mengapa susah nak dapat taufik daripada Allah. Kerana memang kita sebenarnya banyak dosa kan. Tapi disebabkan kita tunda-tunda taubat ni lah yang menyebabkan susah nak dapat taufik. Rasa berat. Kalau hari ni kita rasa beratlah aku nak beramal, kita muhasabah balik. Dosa apa aku buat ni? Kan? Dulu Afiq ingatkan, dulu lah masa mula kan, taubat ni macam mana taubat? Ingatkan taubat ni bila kita jatuh dalam dosa besar baru kita taubat kan. Aku dah taubat dah. Tapi sebenarnya taubat ni kena setiap hari. Setiap hari taubat. Sebab dosa ni ada banyak. Dosa zahir, dosa batin. Contoh dosa zahir ni yang kita sudah faham lah. Buat maksiat zahir kan. Kalau dosa batin ni, rasa diri suci, rasa diri soleh atau solehah, rasa diri lebih baik pada orang lain. Rasa ni tak nampak, kita sendiri boleh tahu. Jadi bila datang perasaan ni, okey, kata Guru Hafiz, dia kata, beliau kata, kalaulah dalam diri hati kita ni, dalam nafsu kita ni tak ada lintasan buruk, itu bohong. Itu bukan murid namanya. Jadi memang dalam sehari-hari kita ni akan ada lintasan jahat, betul tak? Masing-masing boleh muhasabah. Jadi bila datang benda tu, cepat-cepat taubat. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku ni hanyalah hamba-Mu yang banyak dosa. Hamba-Mu yang hina. Kalau Engkau tidak tolong aku ya Allah, siapa lagi aku nak minta tolong ya Allah. Kan? Jadi kita kena datangnya lintasan jahat tu, lintasan buruk tu, sentiasa taubat. Jadi okey. Itulah dawam taubah. Jadi ada pun mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah, itu adalah antara kekasih-kekasih Allah. Maknanya hari ni kita ni walaupun kita yang datanglah hari ni, kita semuanya adalah manusia biasa, bukanlah nabi, bukanlah maksum. Kita ni banyak dosa kan. Jadi kita pun ada peluang untuk mendapat kecintaan Allah. Salah satunya adalah sentiasa bertaubat. Jangan pernah merasa diri kita suci. Kadang-kadang yang membuatkan kita rasa kita rasa suci dah, kita pun aku banyak amal hari ni. Aku zikir, aku solat, aku baca Quran, aku sedekah. Betul lah, benda tu betul. Baik. Tapi dalam masa yang sama, kita kena sentiasa bertaubat. Tu baru satu perkara lah. Ada lagi 6. Ingatkan Hafiz nak share 7. Tapi sebab masa yang diberi pun hanyalah 10 hingga 20 minit sahaja. Maknanya start 8.30 tadi, maknanya sampai pukul 9 sahaja. Tapi tak apalah, kata ahli ulama, ilmu ni kalau kita dengar banyak-banyak pun, kalau kita tak amal, rugi juga. Kita hari ni kita dengar pasal taubat. Kita pun praktikkanlah pasal taubat. Sebab itulah kitab Bidayah Hidayah pun dia mulakan juga. Permulaan nak dapat hidayah adalah at-taubah. Jadi sebenarnya ada banyak lagi, ada 6 perkara lagi. Tapi tak apalah. Teruslah menuntut ilmu. Jangan pernah merasa diri kita ni alim. Jangan pernah merasa diri kita ni hebat pada orang lain. Jangan pernah merasa diri kita ni suci. Kerana kita ni hanyalah seorang hamba Allah. Seorang hamba yang pendosa, yang berusaha nak jadi lebih baik. Sebab itulah Hafiz pilih tajuk ni adalah tajuk secara umum. Berusahalah untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik. Dan last sekali pesan Hafiz, disebabkan kita ni adalah seorang pendosa, maka hendaklah sehari-hari kita kena sentiasa hijrah. Dan niat kita dalam hijrah ni, yang ni lah sebenarnya tajuk Hafiz nak pilih adalah berusahalah untuk menjadi hamba Allah. Yang tu, maknanya hamba Allah ni macam mana? Aku hijrah ni kerana aku nak dapat apa? Kalau lah hijrah ni dalam hadis Nabi kan, yang inam amal biniyat kan.
Kalau hijrah kamu nak dapat seorang perempuan, maka itulah yang untuk dikahwini, ataupun dunia yang kamu nak, maka itulah yang kamu akan dapat. Tapi kalau hijrah ni kamu nak Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul yang kamu akan dapat dalam hijrah tersebut. Jadi hijrah jadilah seorang hamba Allah. Okey, kita nak masuk bulan Ramadan. Kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan penuh keberkatan, penuh kemuliaan. Maka berusahalah untuk jadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Maknanya bukan sekadar buat kebaikan pada bulan Ramadan saja. Tapi niatlah kita buat kebaikan di bulan Ramadan ni, aku nak tarbiyah. Mudah-mudahan kalau habisnya Ramadan ni, aku jadi seorang hamba Allah. Bukan lagi hamba Ramadan. Habis Ramadan, macam tu. So, minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik jaya kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita dah belajar selama ini, dan juga apa yang kita belajar pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah SAW, moga Allah merahmati kita semua di dunia dan akhirat. Moga Allah mengampuni segala dosa kita zahir dan batin, dan moga Allah memperbaiki segala urusan hidup kita, ya Allah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Ini doa. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsira pada Al-Fadhil Saudara Hafiz di atas penyampaian yang disampaikan. Masya-Allah, banyak input yang kita dapat daripada apa yang disampaikan tadi. Semoga kita dapat mengambil ibrah apa yang disampaikan. Semoga kita terus menjadi berusaha dan terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada hari ke hari, daripada minggu ke minggu, dan pada tahun ke tahun, insya-Allah. Semoga kita dapat bertemu lagi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kita punya perkongsian kita pada pagi ini pada program Duha Booster. Dan Ana mewakili pihak program untuk menjemput lagi antum semua. Jangan lupa kita akan ada lagi pada esok hari, pada waktu yang sama, di platform yang sama, dan daripada panel yang lain, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panel kita pada hari ini. Dengan berakhirnya, maka sama-sama kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.